Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7, nama projek kami ialah Pembangunan Sistem Pengurusan Pemantauan Pembelajaran Teradun SPBL. Saya, Nur Anis Adli binti Muhammad Syukri, nombor metrik 02 DBS 19F1025. Saya Najwa binti Damanhuri, nombor metrik 02 DBS 19F1013. Saya Nur Ilia Iman binti Rizwan, nombor metrik 02 DBS 19F1030. Saya, Anis, akan menerangkan pengenalan projek kami. Petunjuk prestasi utama KPI Politeknik telah memperkenalkan pemantauan pembelajaran teradun. Pemantauan pembelajaran teradun diwujudkan bagi memantau proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan oleh setiap pensyarah di Polisas pada setiap semester. Pemantauan pembelajaran teradun ini merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti tahap keberkesanan yang dilakukan oleh pensyarah sepanjang tempoh pembelajaran dalam satu semester. Seterusnya, saya Najwa akan menerangkan 3 pernyataan masalah projek ini. Yang pertama, borang permarkahan pemantauan perlu dicetak dan diisi secara manual oleh pemantau. Yang kedua, pengiraan permarkahan yang dilakukan secara manual menyebabkan penghasilan pengiraan kurang tepat. Yang ketiga, kesilapan dalam menyediakan laporan senarai markah pemantauan bagi setiap pensyarah pada setiap semester. Saya Ilia akan menerangkan tentang objektif projek. Terdapat 3 objektif projek. Pertama, dapat menyediakan platform pemantauan pembelajaran teradun Jabatan Perdagangan secara atas talian bagi memudahkan proses pemantauan teradun dibuat. Kedua, proses pengiraan permarkahan pemantauan pembelajaran teradun Jabatan Perdagangan dapat dibuat dengan lebih mudah dan tepat. Ketiga, dapat menyediakan laporan senarai markah pemantauan pembelajaran teradun Jabatan Perdagangan bagi satu semester. Seterusnya, kami akan menerangkan sistem kami iaitu SPBL. Saya Ilia akan menerangkan bahagian penyelaras. Sebagai penyelaras yang baru, anda perlu sign up dan mengisi maklumat yang ditetapkan, meletakkan nombor IC sebagai ID, nama, jabatan, nombor telefon, email, program, sesi dan kata laluan. Setelah selesai, tekan submit dan menekan log masuk semula. Dengan menggunakan ID dan kata laluan yang kita rekodkan di bahagian sign up tadi, isikan semula di bahagian log masuk. Dan menekan log masuk. Di bahagian menu utama, ia akan memaparkan untuk bahagian pensyarah, pemantau dan penyelaras. Dan button untuk ketiga-tiga bahagian akan berfungsi. Di bahagian tambah pensyarah, pemantau, penyelaras boleh mengisi maklumat pensyarah atau pemantau yang baru. Di sini, penyelaras dikehendaki mengisi maklumat nombor IC sebagai ID, nama, jabatan, nombor telefon, email, program, sesi dan kata laluan. Tekan button submit dan maklumat anda telah berjaya direkod. Menekan semula menu utama. Untuk pemilihan pensyarah pemantau, ia berfungsi untuk menukar pensyarah yang akan dipantau atau pemantau yang akan memantau pada sesi akan datang dengan memasukkan ID pensyarah pemantau. Sebagai contoh, maklumat Danish yang diisi sebagai pensyarah ditukar kepada pemantau pada sesi 1 2021/2022. Menekan update. Maklumat anda telah dikemas kini. Menekan semula menu utama. Di bahagian senarai keseluruhan, ia memaparkan halaman markah pensyarah yang dipantau. Menekan semula menu utama dan boleh log keluar. Seterusnya, saya Najwa akan menerangkan pada bahagian pemantau. Ini merupakan halaman untuk log masuk. Sekiranya anda pemantau baharu, anda dikehendaki untuk klik pada butang sign up. Anda perlu mengisikan maklumat yang lengkap seperti meletakkan IC sebagai ID, nama, jabatan, nombor telefon, email, program, peranan, sesi
dan password. Dan boleh tekan submit. Maklumat anda telah direkod. Seterusnya, pemantau yang sedia ada boleh tekan pada login untuk log masuk seperti biasa. Seterusnya, memaparkan halaman utama SPBL yang mempunyai menu log keluar. Ini merupakan pengenalan SPBL. Sebagai pemantau, hanya boleh menekan pada bahagian pemantau sahaja untuk mengisi markah yang telah dipantau. Perlu memilih sesi dan submit. Kemudian, boleh mengisi nama pensyarah yang telah dipantau dan mengisi markah. Terdapat 5 bahagian iaitu: pertama, rancangan mengajar; kedua, e-pedagogi; ketiga, e-kandungan; keempat, penglibatan pelajar; dan yang terakhir ialah teknologi. Setelah selesai mengisi, boleh menekan hantar dan jumlah markah telah direkodkan. Boleh tekan pada menu utama untuk mengisi markah pensyarah yang lain dan boleh menekan log keluar. Seterusnya, saya Anis akan menerangkan bahagian pensyarah. Pertama sekali, tekan link log masuk pensyarah. Kemudian, jika anda pensyarah yang baharu, anda dikehendaki untuk sign up terlebih dahulu. Kemudian, boleh lengkapkan semua maklumat ini. ID boleh menggunakan nombor IC, nama, jabatan, nombor telefon, email, program, sesi dan password. Kemudian, anda boleh tekan submit dan maklumat anda telah direkod. Pensyarah lama boleh log masuk seperti biasa. Kemudian akan terpampar halaman utama SPBL. Ada menu utama, log keluar dan pengenalan SPBL. Terdapat 3 paparan iaitu pensyarah, pemantau dan penyelaras. Tapi anda sebagai pensyarah hanya boleh klik semakan pemarkahan pemantauan. Kemudian anda boleh mengisi nama untuk semakan. Ia akan memaparkan markah individu pensyarah. Kemudian, pensyarah boleh log keluar. Itu saja pembentangan Dari kami, Kumpulan 7. Terima kasih.